Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan bersama dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi di sekolah Seri Ampang, ya, yang dulu dikenali sebagai Ampang Road Boys School. Beliau adalah saudara Ibrahim Alias, Presiden ataupun yang dipertua, ya, Pertubuhan bekas pelajar sekolah Seri Ampang yang dikenal sebagai AROBA. Jadi hari ini kita ingin mengenali beliau lebih dekat dan mungkin pada pusingan pertama ini kita ingin mendengar latar belakang sedikit mengenai saudara Ibrahim. Bagaimana saudara berada di Kuala Lumpur bersama keluarga dan menetap di Kampung Baru, dan apakah pendidikan awal yang telah saudara lalui di Kuala Lumpur ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim bin Alias, yang di-Pertua Persatuan Bekas-Bekas Pelajar Seri Ampang ataupun dulu dikenali dengan Ampang Road Boys School. Saya dilahirkan di Kampung Baru pada tahun 55. Dilahirkan di Kampung Baru dan dibesarkan di Kampung Baru sampailah sekarang ni. Jadi peringkat awal saya mendapat pendidikan di Sekolah Jalan Raja Muda ataupun dulu lebih dikenali dengan nama Princess Road. Jadi sekolah itulah yang paling hampir dengan rumah saya. Kalau kita ikut tradisi dulu-dulu, mak bapak kita memang tak kisah kita bersekolah di mana, dan dia dalam arti kata yang sebenarnya dia letakkan kita di sekolah tu dan dia beri kepercayaan 100% pada guru di ketika itu, pada guru-guru sekolah tu untuk mendidik kita. Antara guru-guru yang saya masih ingat lagi di sekolah tu, Cikgu Alim, Cikgu Osman, mereka inilah yang mendidik saya dalam masa 6 tahun sehinggalah saya tamat bersekolah di Sekolah Princess Road, dan saya adalah generasi ketiga di Kampung Baru ni. Memang saya mewarisi harta yang alhamdulillah agak boleh dikatakan besar juga di dalam Kampung Baru ni, daripada arwah datuk dan ke arwah bapa saya sehinggalah ke saya. Memang kita dididik begitu. Walaupun kita bagi dia, kita walaupun tak sekolah di tinggi mana pun, tapi kalau kita ada harta, kita gunakan harta itu dengan betul, kita akan maju ke depan. Jadi sampai tahun 68 saya bersekolah di situ. Jadi mungkin pada ketika itu arwah bapa saya, dia sendiri cakap dengan saya ketika itu dia nak hantar saya ke sekolah berairan Inggeris supaya saya ni ada pendedahan dalam bahasa Inggeris ketika itu. Jadi sekolah rendah kebangsaan Jalan Raja Muda ni adalah sebuah sekolah aliran Melayu, kan? Ya. Dan terdiri daripada pelajar lelaki saja. Sekarang memang itu tidak seperti mana yang ada pada hari inilah, sudah ada percampuran lelaki perempuan. Tapi mungkin saudara Ibrahim ingin kongsi dengan kita sedikitlah sepanjang bersekolah di sini daripada darjah 1 sampai darjah 6 tu, bagaimana suasana proses pembelajaran, pemantapan diri sebagai seorang pelajar, pelibatan di sekolah tu dalam selain daripada dalam kelas, bagaimana pelibatan kita dalam co-curriculum di sekolah Raja Muda ni dulu. benda ni dia begini, kita masa zaman tu kita orang kata baru umur setahun jagung, banyak faktor pengaruh-pengaruh dari luar, dan ketika itu memang environment Kampung Baru ni lebih terkenal kepada environment slum. Asal kalau kita cakap dia pasal kita dari Kampung Baru, dia punya image negatif tu sememang tak boleh kita nafikan. Dan banyak antara yang bersekolah di Jalan Raja Muda tu, sekolah Princess Road tu, dia sampai darjah 6 je. Dan lepas tu dia tak ke mana. Pasal kemungkinan masa tu mak bapak mereka pun tak berpendidikan, jadi dia banyak menolong mak bapak dia buat meniaga kecil-kecil. Seperti ada kawan saya, kita panggil dia sayur tapai,
ada yang mak bapak dia jual tempe. Jadi beban keluarga ni anak-anak ramai. Jadi kita yang tua ni memang macam saya ni, saya anak lelaki yang tua, kita kena bantu keluarga untuk mendapat pendapatan yang lebih. Jadi memang mungkin macam saya cakap tadi itu, arwah bapa saya dia ada pemandangan jauh sikit. Dia tak mau saya ada pengaruh dengan persetaran yang ada di Kampung Baru, dia hantar saya ke sekolah beraliran Inggeris. Jadi masa di sekolah Raja Muda ni, adakah terlibat dengan permainan dengan game, bernama sukan, co-curriculum main bola atau badminton seumpamanya masa di sekolah seperti itu? Saya memang kalau nak dikatakan saya di sekolah ni memang saya kurang aktif dalam co-curriculum selain daripada kadang-kadang sewaktu rehat. Masa tu ketika di sekolah Petis Road, waktu rehat dan waktu belum pulang ke rumah tu kita diberikan bola rugby ataupun bola sepak, kita main ramai-ramai. Jadi kita satu permainan yang bagi saya rugby ni adalah satu permainan yang lasak. Memang sesuai untuk budak-budak yang datang pada Kampung Baru ni, yang pada ketika itu dia tak kira dia kawan ke sekampung ke, dia nak bertumbuk, dia bertumbuk. Pasal persetaran dia memang macam tu. Yang mengajar dia pun abang-abang dia lah. Kalau kita balik pun memang itu dah environment di Kampung Baru masa tu. Dan dia juga masa tu ada budak-budak daripada Kampung Datuk Keramat bersekolah di situ. Budak-budak daripada Padang Tembak, budak-budak daripada flat Pekeliling dan juga flat quarters hospital. Jadi kita percampuran kita tu masih terbatas pada gender laki-laki dan orang Melayu yang berpendapatan sekarang ni orang panggil B40. Tapi kalau dulu tu kita boleh panggil pendapatan yang miskin lah. Miskin bandar, dan sebahagian daripada Kampung Baru tu adalah slum area, rumah setinggan, rumah haram lah dulu orang kata. Jadi bila ada permodenan sedikit, banyak yang tinggal di rumah setinggan tu pindah ke Selayang dan pindah ke Ampang Jaya, Lembah Jaya, yang lebih dikenali dulu Bukit Belacan. Dan ramai juga mereka ni apabila pindah ke Bukit Belacan tu kembali ke sekolah Ampang juga. Jadi kita bertemu di situ. Jadi boleh katakan ramai pelajar-pelajar daripada sekolah Raja Muda ni, daripada Kampung Baru, ia akan pergi ke sekolah Ampang masa itu adalah aliran Inggeris. Jadi tadi telah disebut tadi bahawa ayah kepada saudara telah pun memilih sekolah aliran Inggeris itu kerana berpandangan jauh melihat mungkin masa depan lebih memikirkan bagaimana anaknya boleh survive lah ataupun kelangsungan hidup tu dengan adanya bahasa Inggeris. Jadi masa pengalaman awal masuk ke sekolah tu, dikatakan tadi kena ikut satu kursus ataupun 1 tahun kelas peralihan, 5 kelas. Jadi bagaimana first impression ataupun rasa perasaan pertama kali bila memijak kaki ke sekolah mengikuti kelas peralihan Melayu ke kelas peralihan bahasa Inggeris bersama dengan pelajar-pelajar yang bukan Melayu pada tahun itu? Ya, begini kita memang selama 6 tahun kita ni rakan sekelas kita orang Melayu, satu sekolah kita penuh dengan anak lelaki Melayu, semua mindset kita tu semua memang mindset orang kata orang miskin bandar, dalam area bandar lah, dengan pendapatan pun tak berapa. Tiba-tiba kita masuk ke satu sekolah yang kita ni dikenakan bayaran dipanggil school fees. Jadi memang mak bapak kita tu dia sanggup bayar walaupun pendapatan dia tak seberapa, bukan macam sekarang semua ditanggung oleh kerajaan. Jadi perbezaan tu sangat besar. Dia sanggup membayar, kalau tak silap saya awal-awal saya masuk school fees tu masa tu sudah RM5 sebulan. Jadi dia punya kejutan budaya tu kita dapat kawan budak-budak Cina daripada Ampang, budak-budak India yang sama daripada Ampang juga, ada yang
anak Bengali yang dekat Lembah Jaya yang berlembu tu semua. Jadi kita ni didedahkan dengan pencampuran awal dengan bangsa-bangsa yang lain tanpa ada sekatan perasaan sentimen perkauman. Jadi memang kita ni dah dididik pada dulu, kita tak ada terasa asing dengan kaum-kaum yang lain. Cuma sekarang ni lah kita diasing-asingkan mengikut kaum yang mana bagi saya dia kurang sihat lah. Jadi selepas saya masuk 5 kelas tu, saya ingat lagi cikgu saya masa tu Puan Leong, Mr. Nunis, dan itulah kita mendapat didikan daripada satu kaum yang lain yang kita tak pernah jumpa selama 6 tahun. Jadi macam cerita dengan macam Puan Leong, Peter Nunis, Jaginder Singh, dia pun tidak terasa macam ada satu orang kata penyisihan kaum. Sama juga. Kalau dia marah anak Bengali, sama juga dia marah macam kita juga. Jadi kejutan tu lama-lama hilang lah. Kita dah jadi kebiasaan masuk form 1, form 2. Jadi benda tu dah jadi biasa pada kita. Cuma peringkat awal tu kita ada lebih kurang 2 minggu sekolah kita digantung pasal tragedi Mei 13. Jadi di situlah bermulanya kita ada pengasihan kaum dan ada sedikit orang kata racism dalam diri kita semua anak-anak Melayu. Itu yang kadang-kadang satu ketika dulu kita bertumbuk dengan anak-anak Cina, tapi dia tak adalah orang kata mak bapak datang sekolah ke, cikgu datang menyelesaikan masalah, kita selesai masalah sama kita je lah. Besok kita datang sekolah macam biasa juga. Jadi dia tak berpanjangan. Masing-masing datang belajar macam biasa. Nanti petang nanti tengok dia bertumbuk lah. Dan cikgu disiplin masa saya Peter Nunis. Oh, itu memang sampai kita berdendam dia sampai kat luar lah. Macam yang siapa ni kita panggil cikgu ni sekarang ni bawa kota kita tahu dia Yahudi. Masa selepas Xiao bin Had, kalau tak silap saya selepas Xiao bin Had lah. Siapa nama Prof? Cikgu besar yang tu yang bawa kita pergi semayang kat Masjid Keramat tu. Bukan? Melotra. Orang kata dia Yahudi, tapi dia suruh kita pergi semayang kat Masjid Keramat. Kita semayang kat sekolah pun tak pernah. Bila dapat cikgu Yahudi, dia ajar kita. Ini satu pendedahan yang kita masih ingat sampai sekarang. Apa yang kita lalui ini, dia memberi kesan sampai kita punya mindset ni sampai kita tak boleh ubah. Dan biasalah di sekolah Ampang tu, seperti kata Tan Sri Abu Kasim, kita longgokkan semua anak-anak yang orang kata bukan terbiar, dia tak terbiar, tapi memang mak bapak dia lepaskan ke sekolah, sama juga macam jalan kat sekolah di Jalan Raja Muda. Cikgu kadang-kadang belasah lah, saya sendirilah kena dicacing kelas lah. Pasal apa? Pasal kita ni nakal, lasak. Memang kita ni dibesarkan dalam suasana yang mencabar dan lasak. Jadi sampai ke sekolah kita bawa perkara ni. Jadi pendedahan macam kita tak pernah jumpa cikgu Cina pakai miniskirt. Di sekolah Ampang lah. Kita baru kenal apa ni, orang kata different gender, tapi kita tak ada masalah seks. Orang kata sampai kita perlu adakan pendidikan seks di sekolah. Pasal benda ni kita makin lama kita membesar dengan keadaan yang macam tu. Cuma sekarang ni ada pula qualification nak adakan pendidikan seks lah. Bagi saya tu semua tak perlu. Pasal benda ni dia akan membesar sama dengan kita. Jadi masa sekolah Ampang tu, tahun pertama kalau peralihan tu adakah memadai cukup kita boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik? Ataupun kita katakan sederhana atau bagaimana? Dan boleh bercakap bahasa Inggeris dengan cikgu-cikgu dan juga pelajar-pelajar lain? Jadi memang saya rasa remove kelas tu dia berkesan. Kerana cikgu-cikgu yang mengajar kita untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris tu, dia memang orang kata disiplin dia agak tegas. Jadi dia ada skor mark juga tu. Kalau kita tak dapat, kita kena retain pula lagi.
Jadi untuk mengelakkan kita daripada kena tahan lagi setahun, kita terpaksa pula bekerja keras untuk naikkan apa ni nak mendaki ke tingkatan 1. Sebab ada kawan-kawan kita yang sekolah geni sama umur dengan kita, dia dah masuk Form 1, dia dah jadi senior kita setahun. Jadi bagi saya itu adalah satu perangsang untuk kita menguasai bahasa itu dengan pantas. Mungkinlah ada silap sikit sana sini, kadang-kadang macam saya ingat lagi lah, Tuanku Bainon, dia suruh saya buat homework. Saya ingat buat kerja rumah, rupanya sekolah punya kerja bawa kat rumah, buat kat rumah. Sampai saya kena pendant lah, kena tulis 100 kali, I will do my homework. Itu yang saya tak boleh lupa, dan itulah yang mendidik saya untuk menulis dalam bahasa Inggeris. I will do my homework 100 kali. Pasal kita ingat dia suruh buat homework kat rumah, kerja rumah. Kita buatlah kerja rumah, kita tak buat kerja sekolah. So itu pengalaman saya lah. Sampai saya masuk LCE, cukup-cukup makan je lah orang kata. Dan lepas tu naik ke Form 4 sampai Form 5. Saya masih ingat lagi kita punya school fees naik sampai RM7.5. Jadi saya ni memang masa awal-awal di sekolah dulu saya memang tak mana. Bapak saya bagi school fees, saya makan duit tu. Jadi sampai bila dah ambil MCE, kita pun tak tahu pas ke tidak. Sebab cikgu minta school fees 3 bulan kita tak bayar. Langsung kita tak ambil sijil sampai hari ni. Jadi masa di sekolah Ampang tu, lepas tingkatan 1 masuk, lepas pada peralihan masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu, mungkin ada peristiwa-peristiwa menarik lah dalam kehidupan dari Ibrahim bersama dengan kawan-kawan. Macam mana melihat tingkah laku mereka, perangai mereka, pergaulan mereka, pelibatan mereka di sekolah, dan juga kita dengar orang kata sekolah Ampang ni sekolah budak jahat. Jadi mungkin ada apa-apa yang mungkin yang menarik lah mungkin Tuan Ibrahim kongsi dengan kita. Dia begini budaya-budaya yang kita dapat dari tempat tinggal kita seperti di Kampung Baru yang lebih dikenali Kampung Paya ataupun Kampung Datuk Keramat, Zigzag ni. Dia orang ni suka macam orang kata sekitaran dia memang suka ada gangsterism di rumah dan dibawa ke sekolah. Jadi sedangkan kita datang pula dari suku yang berbeza. Macam saya di Kampung Baru ni banyakkan yang Jawa, yang Datuk Keramat pula banyakkan yang Boyan, ada yang Minangkabau. Kadang-kadang kita sama-sama kita macam Jusri Rik tu. Saya panggil dia Boyan. Mana pasal dia budak Boyan. Jadi sama-sama lah kita, tapi kita orang kata kita belajar mengenali sama satu lain ni daripada suku kita. Tapi kita tak ada masalah lah di sekolah. Cuma masing-masing kadang-kadang ada kelebihan masing-masing. Macam Yusri, dia bagus main takraw. Macam Nordin yang famous main drum di sekolah. Dia satu kelas dengan saya tu. Dia tu bagus main bola. Tapi dia memilih satu aliran untuk main muzik. Dan dia berjaya dalam muzik. Macam Abang Khalid Alia, Ruang Makno tu satu kelas dengan saya tu. Tu semua bagus main bola tu. Jadi kita memanglah di sekolah tu kita ada lah masing-masing punya idol. Macam dulu saya punya school cap Zakaria Babjan, dia atlet dan dia boleh kita panggil dia orang yang pandai juga kat sekolah lah. Macam saudara Mio Rosli, dia orang ni dia aktif dalam banyak co-curriculum. Macam saya ni saya kurang aktif. Pasal saya balik sekolah aja saya kena jaga kedai arwah bapak saya. Kena membantu keluarga pasal dia pun masa dulu pun mana ada underage punya workers, tak ada. Janji kau dah pergi sekolah kau balik kau jangan main-main. Kau jaga kedai. So kita kedai runcit lah kita yang tua ni kita sacrifice lah kita punya aktiviti lain. Tapi bila kita dah berumur macam ni, apabila kita tengok bila dia meninggal, dia tinggalkan kita harta berjuta, baru kita appreciate apa yang dia buat. Dan dia pernah saya cakap masa saya tak ambil MCE tu, sijil dia cakap dengan saya, dalam kau dah tak nak belajar dah tak apa. Aku ingat kau nak belajar lagi, aku boleh bayar sampai pergi England. Dan kau tak nak, aku dia tinggalkan harta.
Kalau aku tak ada, engkau jual, nasib engkau lah. Jadi saya sampai sekarang ni, saya ingat pesan itu sampai sekarang saya pertahankan. Macam baru-baru ni kata ada nak ambil alih lah kampung baru ni, bagi saya ni semua retorik je lah. Baik, masa di sekolah Ampang dulu, bagaimana pengaruh kawan-kawan ni, ya, kesan pengaruh mereka ke atas kita, adakah kesan itu telah membentuk diri kita, sikap kita, personality, cara kita hidup, bagaimana, adakah ke arah yang lebih memantapkan, atau bagaimana keadaan pengaruh kawan-kawan masa itu? Dia ada dua pengaruh yang kita hadapi di sekolah, di sekolah Ampang tu. Ketika tu macam saya cakap tadi lah, banyak pengaruh-pengaruh percitaran di luar yang dibawa ke sekolah, kan. Kadang-kadang kita punya kawan di sekolah dia isap rokok kat dalam tu, ada pengaruh tu kita terikut. Dan nasib kita baik, ada pengaruh tu yang kita tak ikut. Dan kita kadang-kadang banyak kita mengenangkan kawan-kawan kita yang mati bawah jambatan, orang kata doktor sendiri, banyak. Itu mungkin orang kata apa, casualty development lah, kesan-kesan sampingan dia lah. Tapi memang pengaruh tu tetap ada. Jadi kalau tak ada pengaruh tu, tak adalah yang kat sekolah tu sampai tak pergi sekolah. Dia yang paling kita takuti itu pengaruh di luar sekolah. Dan kita pula ni memang bangga dengan kita punya batch yang lompat pagar tu. Habis pagar tu kita literally kita ambil. Padahal dia punya Latin word tu bagus. Play the game. Cross the hurdle. Tapi tak, kita literally kita buat, kita lompat pagar sekolah. Sampai cikgu marah kita, cikgu kita nak belasah. Pernah terjadi, cikgu pun nak kena belasah dengan kita ramai-ramai. Siapa yang tak kenal Cikgu Osman? Siapa yang tak kenal Mr. Xiao? Siapa yang tak kenal cikgu kita punya gym tu? Semua kenal cikgu-cikgu Cina ni. Bukan main garang dengan kita. Kita pakat ramai-ramai kita nak belasah dia pula. Jadi ini semua orang kata pengaruh daripada luar yang kita bawa ke sekolah lah. Tapi macam saya cakap tadi, pengaruh ni dia tak meluas kepada cikgu-cikgu perempuan. Seperti kita kata Tuanku Bainon, Mrs. Francis, Mrs. Puan Leong. Jadi dengan dia ni kita memang hormat dan ada rasa takut. Macam kita takut pada mak kita. Macam Tuanku Bainon ni dia punya famous sekali, dia pergi cubit kat kita. Jadi yang ni kita ingat, macam Mr. Joginder Singh tu, dengan tangan dia lumpur pun dia boleh lempang kita, tergolek kita. Padahal tangan dia lumpur tu macam Peter Nunes. Oh, itu semua rimau tu. Tapi yalah, bila kita dah berumur macam ni, kita kenang jasa mereka lah. Itulah orang kata, walau apa kaedah yang dia pakai, sama ada baik ke tidak, memang itulah yang membentuk jati diri kita hari ni. Secara kawan-kawan kita, bak kata Tan Sri Abu Kasim, siapa yang selamat di sekolah tu, memang dia handal. Dia keluar di sekolah tu, memang dia handal. Memang dia handal. Pasal sekolah tu macam-macam ada dalam tu. Jadi sekolah tu dulu pernah dikatakan sebagai sekolah budak jahat. Ya, kerana isap rokok, puntik sekolah, dadah, ganja. Dan adakah fenomena masa tu tidak ada berlaku pada hari ini? Adakah sekolah-sekolah yang ada pada hari ini, pelajar-pelajarnya tak ada puntik sekolah, tak isap rokok di sekolah, atau tak ambil ganja, atau tak isap dadah? Adakah hanya berlaku pada zaman itu saja, ataupun tak pernah berlaku lagi dah selepas itu di sekolah-sekolah lain? Dia penyakit ni kita panggil penyakit sosial lah. Ini sosial lah. Penyakit yang melibatkan gerakan sosial. Baik sosial kita katakan parti politik, baik kita katakan penguatkuasa undang-undang. Mereka inilah yang bertanggungjawab membentuk budak-budak ni sepatutnya. Tapi disebabkan kita kata kelonggaran dan sampai hari ini pun masih ada lagi, walaupun orang kata tak se-ekstrim macam kita dulu, tapi masih ada lagi. Jadi pengaruh di sekolah Ampang tu memang macam saya cakap tadilah. Ini pengaruh daripada kita membesar di kawasan di rumah, kita bawa pergi sekolah, dan unfortunately pengaruh yang kita dapat di budak kampung baru dengan budak keramat sama.
Jadi dia orang ni dia team up, itu yang dia boleh bertumbuk kat sekolah Saint John, dia punya berani. Kan kalau sikit-sikit kan aku panggil budak kampung baru. Ini kita semua jual nama lah. Jadi budaya ni memang dah ditanamkan pada diri kita dah lama. Cuma bila dah besar, bila dah berumur macam ni, baru kita nampak di mana silapnya orang kata social order masa tu. Mungkin masa tu kita pun tak semacam sekarang ni lah. Tapi nak katakan yang masa tu tak bagus, kita bertanggungjawab tu. Pasal kita tahu mak bapak kita bayar school fees. Walaupun sekarang ni semua free, banyak anak-anak tak bertanggungjawab. Kita sedih, mak bapak kita cek duit penat-penat, nak membina keluarga. Dia kena bayar duit school fees, buku pun dia kena beli, bukan semua yang dapat free. Tapi itu menjadikan kita punya jati diri ni kuat di sekolah tu. Jadi macam saya cakap tadi, Tan Sri Abu Kasim pernah cakap, siapa keluar kat sekolah tu, dia boleh make it, memang dia make it. Kalau yang mana tercicir tengah jalan tu, itu casualty lah, kita nak buat macam mana. Sedih jugalah kawan-kawan kita, kawan baik kita. Ada yang dah meninggal, ada yang duduk dalam jail sampai sekarang. Ada beberapa nama yang masih Saudara Ibrahim ingat, satu batch ataupun satu sebaya lah, rakan-rakan sebaya yang masih terkenal. Maksudnya dia tidak terkenal dulu tapi terkenal selepas habis sekolah. Beberapa nama yang boleh sebut tadi, antara sebut nama Mio Mio Rosli dengan adiknya. Dia senior setahun, dia senior saya setahun lah. Okay. Dia school cap. Memang kita memang menyampah dengan dia lah, saya nak tanggap kita ya kan. Jadi dia memang adalah, kita respect dia sebagai senior kan. Ini satu bagus lah. Walaupun kita punya sekolah tu dia ada sedikit budaya orang kata budaya kolonial. Yang mana senior kita hormat, dan cikgu kita hormat, betul-betul kita ikut setara kolonial style. Lain daripada nama Mio, nama apa, ada lagi nama-nama lain yang mungkin sudah jadi selebriti, dikenali ramai di negara kita. Yalah, macam Arwah Pak Nga tu kawan saya lah di Kampung Baru, dia tinggal di Kacik Koyan. Satu batch kan? Tak, dia junior saya setahun tak silap saya. Kalau pergi sekolah naik bas, dia naik di klinik Jalan Raja Abdullah, saya naik bas di Balai Datuk Arun. Turun kat Pasar Keramat. Turun kat Pasar Keramat dulu, beli rokok lah, isap rokok dulu lah, lepas tu bertumbuk kat jembatan kejap, baru pergi sekolah. Lepas tu kita ada UC Rick, satu batch. UC Rick kelas tempat takraw classmate saya. Classmate. Mana Makmun. Jadi macam Nordin Tom, kita panggil Nordin pendek, yang main band Kefri dulu. Dia main drum lah, sampai sekarang lah ada lagi dia. Jadi yang lain-lain tu saya pun dah tak berapa ingat lah, kawan-kawan sekelas saya. Baik, kemudian selesai pengajian tingkatan 5 MCE itu, dikatakan tadi tak pedulilah, tak kisahlah CJ nak ambil tak ambil, kita tak kisah. Tapi selepas daripada form 5 tu, tingkatan 5 tu, ke mana pergi dari Ibrahim dalam kehidupan tu? Saya, orang kata saya banyak habis masa di kedai arwah bapak saya lah. Saya duduk, tapi dah lama-lama tu saya pun boring. Saya pun keluarlah cari kerja. Dalam tahun 80 tu saya dapatlah satu tawaran. Walaupun orang kata saya ni ada kemahiran tersendiri lah tentang mechanical. Jadi saya dapat satu tawaran, saya bekerja dengan satu syarikat berdasarkan pertanian. Jadi saya dalam awal 81 tu, 82 tak silap saya apabila negara kita ni menghadapi pandemik denggi, jadi company hantar saya berkursus di Jerman berkenaan dengan memerangi wabak denggi. Jadi saya memang ada diploma daripada syarikat tu. Dan diploma saya tu diploma of pesticide and fungicide. Memang saya dilatih untuk memerangi wabak denggi, specialize on fogging machine dengan sprayer. Berapa lama masa di Jerman tu? Tu saya masa kursus tu, saya dapat kursus masa tu 6 bulan.
Dan lepas tu saya balik sini 2 tahun. Saya cukupkan orang kata apa edah saya bekerja dengan company tu, saya pergi balik. Pasal saya memang orang kata jatuh cinta dengan cara hidup bangsa tu, yang mana dia boleh mengubah pemikiran saya. Yang kita ni kena hidup disiplin, tepat waktu, integriti, yang mana amalan tu memang saya menjual itu sampai hari ni. Masa pergi Jerman semula tu pembelajaran sendiri kan? Itu pembelajaran sendiri lah. Macam-macam lah saya buat kan nak hidup. Berapa lama lepas pada pergi balik ke Jerman, berapa lama tinggal di dalam 1 tahun, tahun 83 saya berhenti kerja, ialah dalam 84 sampai 86 lah. Lebih 1 tahun lebih lah. Saya balik. Jadi masa di Jerman tu belajar, lepas pada diploma dalam pesticide tu, bila pergi balik tu apa bidang yang kita ceburi pula lepas pada tu? Saya dapat tawaran daripada syarikat yang saya dapat latihan dululah. Saya buat kerja dalam 2 tahun atau 3, dalam setahun lebih lah, dalam 2 tahun lah. Lepas tu saya balik lah ke Malaysia. Jadi sempat pergi melawat beberapa kawasan selain daripada Jerman tu, negara-negara lain tu? Memang saya masa tu, kalau masa saya pergi tu, kita memang dulu lagi kita ni dah memang Jerman ni dia dah dipraktikkan bekerja Jumaat tu separuh hari. Dia dari dulu lagi dia dah buat dalam waktu bekerja 40 jam ke 48 jam. Memang itu memang dia punya mode of orang kata labor punya hours. So hari Jumaat tu, bila hari Jumaat tu kita kerja setengah hari, balik kerja kita naik kereta api, kita pergilah England pula nak tengok bola. Liverpool. Pasal tengah hari, sana tengah hari dia dah start main bola. Habislah kita merayau. Ramailah kita jumpa pelajar-pelajar Malaysia kat sana. Dan kita nampaklah bagaimana pelajar-pelajar kita yang tinggal di sana, ada yang kita nampak, yang kita boleh nampak. Dia orang ni balik akan memegang jawatan yang tinggi-tinggi, tetapi dia punya mindset, dia punya budaya, bagi saya tak boleh pakai. Sebab ketika itu, ini saya minta maaf, saya memang agak kritikal benda-benda ni. Saya bercampur dengan dia orang. Asal dia orang sampai je, budak-budak fresh ni sampai je, nanti orang Abing datang tunggu bagi tak sekira, orang PAS bagi, orang macam-macam. Jadi sampai satu peringkat kita pun pernah duduk sama-sama mereka, pergi tak sekira dia orang dengan orang Pakistan. Jadi pengaruh-pengaruh semacam tabligh, semacam kumpulan-kumpulan agama yang kita kata ekstrim ni dah meresap ke dalam jiwa dia orang. Sampai satu ketika kita tertanya, kenapa ni dia dah dapat beasiswa, dapat apa, dia balik, dia masuk tabligh, dia tak kerja. Di mana tanggungjawab dia? Yang kita ni bayar cukai ni bagi beasiswa dia. Jadi sampai hari ni saya tak boleh terima. Tapi apa yang nak buat, atas dasar agama, orang semua boleh terima. Jadi pergi ke England tu sambil berjalan lah. Sambil berjalan lah. Tengok bola, kemudian patah balik ke Jerman. Ada pergi negara lain seperti Chechnya, negara-negara lain lah, sebab saya difahamkan kemudiannya dari Ibrahim ni ada mempunyai hubungan baik dengan Chechen atau Chechnya yang membekalkan kristal terbaik dalam dunia. Jalan lepas tu saya balik sini, saya cari jalan lah. Nak membina satu, orang kata kononnya, kita bersemangat orang muda. Orang muda ni dia punya semangat ni sky is the limit. Macam-macam lah kita campur. Kita campur dengan satu kumpulan yang dikatakan intelektual. Salah seorang dia, Profesor Syed Hussein Alatas, Chancellor UM bersama Kasim Ahmad. Dan kita pula, kita campur je, kita kenal dia. Dah orang panggil kita anti hadis pula. Tanpa usul peksa, kita pun kena brand, kita nak buat macam mana, ni masyarakat kan. Jadi di situ pun saya banyak dapat pelajaran pada dia orang. Dia orang ni kalau kita katakan, kita boleh tahu kategori orang-orang yang macam mana pula, orang-orang yang cendia kawan. Banyak yang apa yang saya campur dengan dia, apa pemikiran dia tu banyak membentuk diri saya pada hari ini. Jadi lepas tu saya macam-macam buatlah. Saya meniaga macam-macam, saya sampai jual surat khabar pun saya jual surat khabar. Jadi selepas balik daripada Jerman tu, balik ke Malaysia, tidak berminat untuk bekerja
kerja kerajaan atau swasta, je. tapi ingin berniaga sendiri. Mungkin adakah itu didorong oleh satu semangat orang tua kita dulu untuk independen, maknanya berdikari berniaga sendiri, dan mungkin boleh kongsi sedikit lah apa perniagaan-perniagaan yang dicuburi di peringkat awal tu. Jadi peringkat awal tu saya orang kata macam-macam lah, jual kuih lah, jual air buah lah, jual buah potong lah, macam-macam. Ya, orang kata nak cari income, independent income, tak ada bergantung pada siapa-siapa. Dan sampai satu ketika saya masa saya bekerja dulu, saya ada kerja sekejap dengan kawan. Dia minta kita punya kepakaran tentang pembasmi, kita panggil kulat dalam latex ni tank di Kedah. Jadi itu kerja tu pun orang kata bukan saya bekerja sebenarnya, tapi saya cuma bagi nasihat. Dan ketika itu Dr. Mahathir melawat Langkawi dan mengisytiharkan Langkawi bebas cukai. Kita pun pergi ke Langkawi, kita tengok apa yang kita boleh buat cari rezeki kat sana. Jadi saya melibatkan diri dengan perniagaan di Langkawi, usaha baru saya di Langkawi. Pasal saya ada connection dengan satu kumpulan ahli perniagaan India di England, kita bawa masuk pinggan mangkuk. Awal-awal tu pinggan mangkuk di Langkawi tu saya lah yang bawa masuk. Sampai modal pun kita bergolok bergadai pinjam semualah. Jadi saya dah mula orang kata berniaga import export ni daripada tahun 87. Dan masuk ke tahun 90 saya jual surat khabar lagi. Sementara tu saya besarkan perniagaan saya. Saya pergi ke Jerman, saya pergi exhibition dan saya dapat satu agensi daripada Czech Republic. Asalnya saya bawa masuk gelas minum, teko-teko gelas ni yang murah daripada Czech Republic. Dan ketika itu tahun tu kalau tak silap saya tembok Berlin dah runtuh. Jadi dia punya ekonomi pun dah open. Jadi kita pun dapat jadi ejen salah satu producer daripada Czech Republic. Sampai hari inilah saya masih lagi memegang satu agensi daripada sebuah company, walaupun dah dekat 5 tahun saya tak ada berurus niaga dengan dia kerana mungkin disebabkan demand dah kurang ataupun benda dia dah terlampau mahal. Jadi dengan kompetitifnya market daripada China, jadi saya pun paling last saya bawa masuk ialah kalau siapa ada semayang masjid di Kampung Baru, chandelier yang besar di masjid Kampung Baru tu saya lah yang bekalkan. Crystal chandelier. Crystal chandelier, dan semua chandelier yang dalam masjid Kampung Baru tu saya lah yang bekal, dan ada yang kita sedekah. Kita tahulah itu masjid kampung kita, ada yang kita sedekah, ada yang kita buat amal jugalah, CSR kita. Jadi buat masa sekarang ni bila dah berumur ni kita pun dah tak ada minat nak teruskan berniaga yang import ni. Kita pun nak ke sana pun dah susah sekarang ni dengan restriction macam-macam. Saya balik pada asal baliklah. Saya buat kedai runcit. Masa ni maknanya perniagaan runcit ni baru bermula baru dalam setahun? Baru 2 bulan lah. Pasal kita pun ada tengok perniagaan yang boleh dibuka masa pandemik ni barang runcit je. Jadi kita pilih lah yang tu. Jadi bekalan kristal dan seumpama dah mula perlahan, kemudian adakah rencana untuk berhenti membekalkan kristal? Ya, saya dah berfikir dan saya rasa saya tak dapat inherit bisnes dengan orang Czech ni kepada anak saya dan adik saya. Pasal dia very technical dan kita kena meeting dengan dia dan kita kena pandai, orang kata buat kena tahu banyak, seperti orang kata kristal, scientific name kristal, dia punya frame, semua tu gold plating frame, itu semua perlukan pengalaman dan asas ilmu yang kita kena ada. Mana tidak boleh diwarisi lah. Memang tak boleh diwarisi. Jadi saya buka kedai runcit, saya ada isteri saya bagilah berniaga runcit ni pada adik saya dengan anak saya.
Masa buka kedai kristal ni namanya Bohemia. Ha. Macam mana boleh memilih perkataan Bohemia? Bohemia ni kalau kita ikut sejarah daripada Czech Republic ni, dia satu daerah, boleh katakan daerah. Segala producer kristal ataupun gelas, dia akan namakan dia punya kristal atau gelas Bohemia. Dia bukan macam orang kata brand-brand kereta Mercedes, BMW, dia tidak. Selagi producer yang keluarkan kristal di dalam daerah dipanggil Bohemia, so dia ada hak menggunakan nama brand tu, brand Bohemia. Dia bukan satu brand yang orang kata satu company pegang. Tak. Dia asal tu nama tempat je. Okay, jadi maknanya harapan dalam perniagaan runcit ni mungkin kita lihat dia akan terus berkembang, dapat diwariskan kepada adik pada keluarga lah, kerana lebih mudah untuk mengurus berbanding dengan perniagaan yang memerlukan technical knowledge, memerlukan scientific knowledge umpamanya kan. Jadi apa harapan Saudara Ibrahim terhadap perniagaan yang terakhir atau terkini ni? Bagi saya macam saudara Rusdi cakap tadi, penyudahnya saya asal balik lah, buka kedai runcit. Seperti orang tua dulu. Jadi memang kalau kita fikir-fikir, dia meniaga runcit dengan sekolah darjah 2 dia, berjuta harta ditinggalkan kat kita. InsyaAllah kita boleh teruskanlah budaya itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Ibrahim yang telah pun memberikan respon kepada beberapa persoalan untuk kita memahami latar belakang beliau juga. Dan kita akan bertemu dalam video yang kedua berkaitan dengan pertubuhan bekas pelajar-pelajar sekolah Ampang dan mendengar sendiri daripada beliau bagaimana perkembangan pertubuhan itu daripada awal hinggalah pada hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.